La ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa ifadata wal istifadah wa nafa wal intifa' wal hasu 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a lil huda wa dilalata 'alal khair li ibtigha'i awjillahi wa mardati wa qurbi wa sawabi. Amin. Alhamdulillah, insya-Allah pada kelas hari ini kita akan mula balik sebab kita ada kawan-kawan yang baru masuk, Nazira, Ajwad, Sabrina atau tak apalah. Dua orang ni. Nazira dengan Ajwad baru masuk, ada lagi seorang sepatutnya. Kan? Jadi bila berbalik pada soalan ikram tadi, adakah kita akan ulang balik? Ya, kita terpaksa ulang balik pasal faraid ni dia tak macam hadis. Hadis dia kita boleh ulang ke belakang, kita boleh boleh carry forward kan, terus dia ke depan, lepas tu kita akan ulang balik, tak ada masalah. Tapi adapun faraid ni, jika kita tak faham yang fundamentalnya di hadapan, yang mana itu adalah asas kepada ilmu faraid, kita takkan dapat tasawur ataupun gambaran kepada apa yang kita nak bakal pelajari. Jadi sebelum kita tu untuk pertamalah, untuk sebelum Ana jawab, Ana dah jawab soalan ikram tadi. Sebelum kita mulakan kelas, jadi Ana nak tunjukkan kepada antum kepentingan ilmu faraid ni. Okey. Jadi antum nampak tak skrin Ana ni sebelah Ana teruskan panjang-panjang? Nampak tak skrin? Okey. Dan tengoklah antum, antum tengok. Tengok je dulu. Okey, semula Tengok elok-elok. Okey. Antum nampak tak sesuatu? Dia singkat je. Dia singkat je, 1 minit je. Sampai 1 minit. Antum nampak tak apa yang isunya sekarang? Antum nampak tak isu dia apa? Pewarisan harta. Jangan ada masihkan balik. Macam apa dia hidup balik ni? Okey. Cukup. Okey. Bagi tahu Ana, apakah dia punya isu? Isunya ada kat sini. Kamu nampak tak apa sebenarnya isu dia? Isunya adik-beradik lain bising sebab yang dapat kondisi tu hanya dia seorang, padahal yang lain tak dapat. Dia macam tak puas hati. Ya. Yeah. Okey. Yang kat situ, yang bunyinya kita tengok mak mertua dia menjeling, betul tak? Nampak tak mak mertua dia menjeling? Lepas tu dia ada letak caption dekat situ, adik-beradik dia yang lain takkan tak dapat kan? Takkan tak dapat. Okey. So itulah yang kita nak pelajari sekarang ni. Betulkah hukum dia macam tu? Itu yang kita kena faham dalam kita yang baru ni, terutama yang baru, Nazira, kalau boleh buka video, boleh buka video. Ajwad, kalau boleh buka video, tolong buka. Jadi dia sebenarnya gini. Faraid ni secara mudahnya ialah bila harta itu tak dibahagikan, automatik dia akan difaraidkan. Tapi bila harta itu telah dihibahkan ketika hidup, namanya kalau bahasa contemporary sekarang disebut dengan hibah hidup, pemberian ketika hidup, maka harta tersebut tak boleh dibahagikan ikut faraid selepas daripada kematian seseorang. Itu mudah cerita. Itu namanya ilmu faraid. Jadi nama pun faraid. Faraid ni bahagian-bahagian. Dia hanya terkesan bila bila harta tersebut tidak dibahagikan ketika hidup. Itu sahaja. Jadi yang nak berkaitan dengan hibah, kita kena tengoklah hukum hibah. Kalau berkaitan dengan hadiah, kita tengoklah hukum hadiah. Kalau berkaitan dengan wasiat, kita tengoklah hukum wasiat. Kalau nak berkaitan dengan
kalau nak berkaitan dengan sedekah, kita tengoklah hukum sedekah. Hukum-hukum ni semuanya antum dah pelajari dalam bab fiqh. Ini yang namanya ilmu yang antum dah tahu. Sepatutnya dah tahulah ilmu berkaitan dengan hadiah macam mana, yang nama hadiah macam mana, yang kata pemberian macam mana, yang kata namanya wasiat macam mana, yang katanya sedekah macam mana, yang namanya wakaf macam mana. Jadi bab faraid ni dah masuk dalam bab yang lain. Dia dah masuk dalam bab yang lain. Sebab apa? Dia ni nak kata dia 100% orang yang hidup tak juga. Nak kata 100% kepada orang yang mati pun tak. Dia duduk tengah-tengah. Itu adalah faraid. Sebab tu kalau kita tengok nanti pelajarannya akan datang, benda ni akan disebut. Okey. Jadi Ustaz tak nak panjang-panjang di situ. Jadi anda nak memahamkan antum tentang apa yang kita pelajari. Itu adalah sedikitlah nak bagi tasawur. Nak katanya hibah hidup tu macam tu lah. Bila dia dah dibahagikan secara hibah hidup, maka hukumnya terpakai. Mak si matinya sepatutnya dapat pun tak dapat. Maknya si matinya sepatutnya dapat pun tak dapat. Adik-beradik si mati yang namanya sepak semak ke, yang sepak saja ke, yang semak saja ke pun tak dapat. Dia tak dapat sebab dah diberikan secara hibah. Apa maksud hibah? Pemberian ketika hidup. Okey, yang dipakai sekarang ni lah hibah ketika hidup. Hukum wasiat macam mana Ustaz? Nanti kita bincang lah. Hukum wasiat nanti kita bincang. Okey, jadi kita tengok satu persatu. Kalau antum tengok pada buku teks kita, Ana minta sangat antum dalam buku teks kita ni dah ada dah semua, tapi Ana lebih suka antum ambil nota yang Ana dah letakkan dekat dalam grup supaya antum lebih mudah untuk bawa ke mana-mana lah bawa ke mana-mana, print out. Lepas tu antum just tulis makna dan ulang kaji balik apa yang kita akan pelajari. Jadi, kita dah pelajari. Jadi benda ni penting. Sebab faraid ni dia berkaitan dengan untuk periksa lah. Kalau kita cerita tentang periksa, ilmu faraid ni dia banyaknya kepada teori. Dia banyak kepada teori. Adapun untuk amali tu dia sikit-sikit lah. Benda tu sikit-sikit. Nanti kita akan belajar pada pertengahan nantilah. Ala kulihal antum kena bila kata teori ni tak dapat tidak, dia mesti kena faham, mesti kena hafal, mesti kena buat. Itu nama teori. Dia ada teori dan dia juga ada amal. Ini faraid. Sebab tu ilmu faraid ni salah satu daripada 7 ilmu yang ulama sebut sebagai ilmu yang sangat susah untuk dipelajari. Dan siapa yang betul-betul faqih dalam 7 ilmu ni, siapa yang betul-betul faqih dalam 7 ilmu ini, kata ulama dia insya-Allah tergolong dalam golongan yang akan Allah tarik, Allah angkat dia lebih awal daripada orang lain. Maksud angkat tu maksudnya meninggal awal insya-Allah. Okey. So saya ada kat sini lagi, saya tak faqih lagi lah. Ceritanya saya tak faqih lagi. Okey, cukup. Jadi kita tengok dekat pertama, arif ilmu al-miras wa bayyin makna faraida wa fadluhu wa wajhu kaunul faraida nisful ilma. Okey, soalan tu saya buat. Soalan saya buat seolah-olah nanti dalam periksa ni nyanyilah antara contohnya dia tanya nanti. Seolah-olah dia akan tanya macam tu. Takrif tu ada kat dalam buku. So Ana sebab tu Ana kata Ana dah tuliskan soalan daripada soalan-soalan yang pernah keluar pada peperiksaan yang lepas-lepas. Antum just just memahamkan soalan tersebut dan antum just hafal je soalan, jawapan bagi soalan tersebut. Istilahnya apa? Nanti kat dalam periksa nanti antum just copy dan paste. Apa yang antum hafal kat dalam ni, copy dan paste macam mana antum hafal dalam kertas. Habis cerita. Itu saja. Mudah je sebenarnya faraid ni. Lagipun dia pembantu kepada fiqh. Sebab tu fiqh kalau kita tengok Ustazah Nasriah punya graf kan, tak pernah jatuh. Tak pernah jatuh. Semuanya naik. Sebab apa? Faraid ni dia membantu. Dia membantu kepada markah fiqh sebanyak 40%. So ambil 40% daripada faraid, 60% daripada fiqh, antum akan dapat 100%. Allahu a'lam. Jadi terus arif, berikan takrif. Takrifkan, berikan takrif ataupun takrifkan ilmu miras. Wabayyin dan terangkan, ambil baris kat tu wabayyin wabayyin. Nun tu kena matilah pasal apa nama fi'il amar.
Kan? Wabayyin dan terangkan makna al-fardu, makna fardu wa fadluhu. Fardu tu letak in bracket koma. Letak in bracket koma. Lepas tu wa fadluhu dan kelebihannya. Nya tu kembali kepada ke ilmu faraid, ilmu miras. Wa wajhu dan keadaan kaunu. Jadilah al-faraid, ilmu faraid itu nisfu ilma. Separuh daripada ilmu. Tengok dia sebut ulama hadis Nabi sebut nisful ilma. Separuh daripada ilmu itu ialah ilmu miras. Sebab apa? Saya cakap dah tadi. Saya dah cakap tadi. Okey, cukup. Sebahagian saya dah sebut pada mukadimah tadi. Jadi dia kata jawapan dia dalam buku dia sebut ilmul miras wal qawaidu. Qawaidun, kaedah-kaedah. Yu'rafu biha, diketahui dengannya. Nasibun, bahagian-bahagian. Kullu, setiap. Mustahakun, yang berhak. Fi tirkati, pada pewarisan. Atirkah dengan maksud pewarisan. Kaedah-kaedah dikenali dengannya bahagian-bahagian setiap yang berhak pada pewarisan. Okey. Sekarang ni kita baru belajar kaedah. Kaedah apa? Kaedah kita nak kenal siapa yang layak, siapa yang tak layak. Kaedah kita nak kenal siapa yang wajib dapat, siapa yang tak wajib dapat. Kaedah nak kenal siapa yang lebih kuat, siapa yang lemah. Kaedah nak tahu siapa yang usul, siapa yang furuk. Kaedah nak kenal siapa yang usul tersebut lebih layak dapat. Oh, panjang cerita. Tu lebih kurang Nak ceritanya kaedah. Istilahnya ilmu miras ni dia adalah satu ilmu yang membetulkan kaedah berfikir kita. Sebab tu saya nak bagi tahu dalam bila antum belajar faraid dengan Ana, antum dapat 3 sanad. So, Ana ulang lagi sekali untuk yang baru masuk ni kan. Antum belajar dengan Ana, antum dapat 3 sanad. Pertama, antum dapat sanad daripada Pakistan. Yang mana antum dapat daripada Ustaz Zainuddin Anas. Sanad Ana bersambung daripada Ustaz Zainuddin Anas. Yang mana antum dah pernah, siapa yang pernah pergi teknik bengkel menjawab soalan hadis tu, dia tu lah yang guru Ana tu. Kan? Dia tu guru Ana. Dia ambil sanad dia daripada Pakistan. Lepas tu antum juga akan dapat daripada Ana daripada Indonesia. Daripada sanad Syajaratul Miras. Nama sanad tu nama Syajaratul Miras. Daripada nama guru Ana ialah Ustaz Jabar An-Nur. Ustaz Jabar An-Nur MN. Ustaz Jabar An-Nur MN. Dia ni mengajar berkaitan dengan faraid lah. Iaitu melalui kaedah Syajarah Al-Miras. Dan yang ketiga, antum akan belajar daripada Ana daripada Tariq ataupun sanad Ustaz Ahmad Rozaini Abdul Rahman, Pondok Patih Keruh. Pondok Patih Keruh. Jadi 3 ni lah antum akan dapat daripada Ana. Atas tersebut, Ana atas dasar orang yang dah belajar benda ini secara bersanad, Ana akan serahkan pada antum, tapi secara umum lah. Maksudnya kalau antum berani antum belajar, antum mengajar, antum silakan. Buat masa ni yang berani mengajar ni ada seorang je. Anak murid Ana yang berani mengajar, namanya dah balik daripada Mesir, namanya Zaid Saleh. Muhammad Zaid bin Muhammad Saleh. Dia je berani mengajar. Tapi itulah, tak tahulah dia pakai sanad mana kan. Allahuakbar. Jadi pada Ana, ni Ana dah ada 3 sanad tersebut dan Ana rangkumkan. Dan Ana akan ada kala Ana guna sanad ni, ada kala Ana guna sanad ni, ada kala Ana guna sanad ni. Bergantung kepada antum lah, pasal Ana setakat daripada 2014 Ana mengajar, Ana tengok ada bab-bab kalau pakai Tariq ini tak sesuai. Ada bab-bab pakai Tariq ni tak sesuai. Ada bab-bab pakai Tariq ni tak sesuai. So Ana atas dasar pengalaman Ana rangkumkan dan Ana akan tengoklah kaedah mana yang lebih sesuai pada antum. Allahuakbar. Itu yang pertama, takrif. Lepas tu apa yang kat situ dia sebut kata al-faraid. Dia kata dia sebut kat situ, kat sini kan tak nampak. Kalau dekat dalam skrin ni tak nampak. Kan dia kata kat sini
nasibun allazi qaddarahu syari' lil waris, iaitu apa? Al-faraid. Faraid ni kat sini perkataan dia ialah al-faraid. Al-faraid hiya, iaitu kat sini huwa apa nama, nasibun, bahagian-bahagian, allazi yang qaddarahu ditakdirkan, ditentukan asyari' oleh Allah dan Rasul. Asyari' ni refer kepada Allah dan Rasul, lil waris, kepada pewaris. So kita jangan katalah kenapa dia laki dapat banyak, perempuan dapat sikit. Kenapa laki ada dapat 2 bahagian, orang perempuan dapat 1 bahagian? Jangan tanya. Tanya sebab apa? Itu namanya amrun ta'abbudi. Urusan kehambaan. Kerja kita apa? Sami'na wa ata'na. Allah kata macam tu, aku terima. Macam tu. Itu amrun ta'abbudi. Okey. Soal. Limadha, kenapa? Sumia dinamakan ilmu miras bi ilmil faraid, dengan ilmu faraid. Jadi disebut li'annahu, kerana kerana sebab tu masih lagi, kalau dalam buku teks masih lagi pada baris yang kedua, li'annahu, kerananya, nya tu kembali pada ilmu faraid, al-qawaidun, kaedah-kaedah, allati tu'rafu biha, allati yang tu'rafu biha, diketahui dengannya, as-sihamun, akan saham, al-muqaddaratun, yang telah ditentukan syar'an, oleh syarak, likulil waris, kepada waris. Okey, ni tak payah nak ceritalah. Ni tadi kata bahagian-bahagian ni ada saham pula, sama je. Sama saja. Saham ke, bahagian-bahagian ke, sama saja. Istilah aja. Nanti kita akan belajarlah apa maksud saham, apa maksud bahagian tu. Okey, Ikram. Boleh tak saya minta anta baca dan terjemah soalan yang ketiga itu? Ma maudhu'. Silakan. Ma maudhu' ilmu miras, apakah kandungan ataupun perbahasan dalam ilmu miras? Tarkatul mayyit min haitsu taqsimuha, iaitu peninggalan mayat dari sudut daripada sudut pembahagiannya. Okey. Baca tirkah jangan baca tarkah. Baca tirkah. Kalau tirkah maksudnya pewarisan. Baca, kalau kita baris dengan baris bawah, tirkah maksudnya pewarisan. Kalau baca tarkah maksudnya pembuangan. Pula. Kan? Itu bukan nak pembuangan mayat. Apa pembuangan mayat? Tai ke? Bukan. Tirkah. Okey, lepas tu yang kedua dia kata bayanun nasibun kulli warisin, menjelaskan bahagian setiap waris. Okey. Ini yang keduanya. Apa nama, perbincangan yang kita masuk maudhu' ni, maksudnya perbincangan lah apa yang kita nak bincang. Pertama kita nak bincangkan berkaitan dengan peninggalan mayat. Keduanya kita nak bincangkan bahagian-bahagian yang waris dapat daripada peninggalan mayat. Dua je kita nak bincang. Dua perkara saja yang kita nak bincang dalam ilmu miras. Apa nama, dua perkara tersebut pun walaupun nampak sikit, tapi sebenarnya susah juga. Susah juga nak memahamkan. Tengok pada keadaan. Sebab tu kita kena apa nama, bersungguh-sungguh lah. Ambil cakna sikit dalam bab ini. Okey, seterusnya. Sabarina. Adakah Sabarina di situ? Ada Ustaz. Okey, sila baca soalan yang keempat. Tak ada nombor soalan ni. Okey, sila. Soalan yang keempat, fadluhu. Kelebihan mempelajari ilmu faraid. Okey, fadluhu saya punya komputer ni tak nampak ni fadluhu. Kelebihan Kelebihannya, nya tu apa? Nya ilmu miras. Okey. Teruskan. Fadluhu huwa min arfa'il ulum qadaran. Iaitu ilmu ini. Ambil terjemah satu-satu perkataan macam saya terjemah. Huwa min arfa'il ulum. Ilmu ini adalah ilmu yang paling tinggi kedudukannya. Ulum qadaran. Yang tinggi kedudukannya dan paling mulia. Wa ajaluha tu paling mulia. Okey, silakan.
wa ajaluha asaron. Dan paling mulia. Dah. Asaron, Qadaron, apa, wa ajalluha asaron, dan paling mulia kesannya. Wa hasbuka tanwihan bisya'nihi. Dan pengiraan wa hasbuka Yang dan pengiraan. ditentukan. Tanwihan, yang ditentukan. Pengiraan yang ditentukan. Tanwihan yang ditentukan. Bisya'nihi, keadaannya. Wa istinhadon. Wa istinhadan dan mudah lil hammi. Lil fahmi. Dan mudah untuk difahami. Okey, baik. Fi madarisatihi, pada mempelajarinya. Ya, betul. Okey. Itu itu yang kita kena faham. Okey. Itu kelebihan dia. Pertama, dia ada ilmu yang paling setinggi-tinggilah. Pasal apa dia tinggi? Pasal dia ni adalah ilmu yang berkaitan dengan nak bagi hak pada orang. Dia dah adalah ilmu yang nak bagi hak pada orang. Okey. Lepas tu dia ni, keadaan dia ialah dia ni kita nak belajar sesuatu yang apa nama istilahnya, kita nak kira, lepas tu bahagi. Kira dan bahagi. Dan kita kena faham dia ni dia ni mudah untuk kita pelajari sebenarnya. Soalannya kita pandai ke tidak nak belajar tu. Sebab tu kena adalah ilmu yang kita nak kena bertemu lutut ni, ilmu faraid lah. Pasal apa? Kalau kita baca saja tak faham. Kalau kita baca saja tak faham. Okey. Kaunul faraida nisful ilma. Kaunu al-faraida nisful ilma. Kaunu, jadilah al-faraid, ilmu faraid itu nisful ilma, sebahagian daripada ilmu. Kama fi qauli sallallahu alaihi wasallam, seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Ni. Ta'allamu, sambung sepatutnya ni. Ta'allamu ilma. Ta'allamu al-fara'id. Pelajarilah kamu akan ilmu faraid. Wa'allimuha, dan ajarkanlah kamu. Nya tu pada ilmu faraid. An-nasa, akan manusia. Fa'innaha, sesungguhnya nya ilmu faraid nisful ilma, sebahagian daripada ilmu. Yang tu benda besar tu. Okay, dapat Okey. Ni format semua lari, saya pun tak faham. Okey, tak apa. Lepas tu keadaan seterusnya. Okey. Ada tak kat situ siapa nama? Apanya, saya pun tak berapa nampak. Siapa yang ada? Okey. Nazira, boleh tak Nazira baca? Boleh tak Nazira baca? Dah print belum? Kalau tak print, baca je daripada ni. Boleh tak Nazira? Tak boleh tak apa. Tak tahu Ustaz. Tak tahu Boleh Okey, tak apa. Nazira boleh faham ke apa kita bincang ni Nazira? Boleh tak belajar faham ke apa yang kita sedang bincang ni? Ni je, kalau tak faham cakap je. Tak faham langsung Faham tak saya tengah cerita pasal apa? Faham Ustaz, faham. Tak, kalau tak faham cerita cakap je, saya tak ada masalah. Sebab saya faham anti bukan daripada sekolah agama. Kalau anti sekolah agama senang faham. Faham ke tak faham apa saya cerita? Ustaz,
setakat ni Ustaz kita faham lah. Tapi kalau nak baca tu tak faham lah. Okey. Kalau saya terbaca, anti faham lah. Cuba fahamkan kan. Kalau nak baca sendiri tak boleh. Okey, tak apa. Boleh, faham. Okey. Ajwad. Anda faham tak Ana cakap apa Ya, ni? Ustaz. Faham, Ustaz. Okey. Pernah belajar tak ilmu faraid ni sebelum ni? Pernah tapi dalam bahasa Melayu lah. Sekejap dalam je. bahasa Melayu. Kejap je kan. Tu rata-rata orang dia belajar dalam bahasa Melayu. Jadi saya ni ngajak belajar ni dalam bahasa Arab. Daripada dulu lagi belajarnya dalam bahasa Arab. Sebab tu atas dasar tersebut bila saya combine tiga sanad tadi tu, dia insya-Allah antum akan faham. Cuma ada bendanya kita kena hafal, kita kena hafal lah. Ada benda kita kena hafal, kita kena hafal. Tak dapat lari. Yang Nazira sebab tu nanti cuba dapatkan terjemahan tu dengan baik. Cuba dapatkan terjemahan tu dengan baik. Kalau tak faham tanya Ana akan mungkin Ana buat rekod suara ke apa ke. Nanti inilah terus je tak ada masalah. Ana faham. Sebab nanti ni orang yang kedua, orang yang ketiga dalam batch Idrisiah ni yang daripada sekolah bukan sekolah agama. Nanti ni orang ketiga. So kami faham. Nanti tahun 2020, tahun 2021. Tahun lepas ada seorang. Tahun 2014 ada seorang. Yang bestnya, mereka ni dapat jet jidan semua. Nanti ni Ana rasa boleh lah kot dapat, kalau paling kurang jet jidan lah. Tapi rasanya boleh ke Mumtaz kalau ikut ke cikgu-cikgu lain. Cikgu lain kata Nazira dengan kawan-kawan yang lain ni geng-geng Mumtaz Sufi ni. Ni Ikram, Sabrina, Ajwad apa semua ni geng-geng Mumtaz Sufi. So macam mana? Antum lah kena ni. Ana just tunjuk jalan je. Sebab tu kalau antum tak bersedia, tak boleh. Terutama dengan ilmu-ilmu baru macam ni. Ni ilmu faraid ni ilmu baru. Dia tak ada dekat dalam tingkatan 4. Kan? Dia tak ada dekat tingkatan 4. Sunat sikit. Lepas tu nanti antum tengok nanti kalau antum tengok terjemah nanti antum jangan pening. Dia tak pening pun, senang je. Nanti contoh Ana cakap sepak semak. Apa faham tak sepak semak tu apa? Nazira. Adik-beradik sepak semak. Hang tahu tak? Hang faham tak saya cakap? Hang tahu orang Kedah tak? Oh, hang ni kan orang apa nama ni? Hang tahu tak orang Kedah? Slang orang Kedah? Tak tahu? Tahu sikit-sikit Ustaz. Tahu sikit-sikit. Tahu tak pak? Orang panggil pak tu tahu tak pak? Pak tu apa dia? Tak tahu. Ayah. Ayah tu lah. Sepak, sebapak. Bukan sepak tu. Sepak, semak. Semak tu bukannya semak yang kita kata apa nama lalang pun semua tak. Adik-beradik sepak semak ni maksudnya adik-beradik sebapak seemak. Mudah cerita. Panjang kan sebapak seemak. Panjang. Sepak semak senang. Senang nak ingat. Okey, sepak semak. Kalau sebapak sepak. Kalau semak seemak. Mudah aja sebenarnya. Nanti antum akan tengok nanti. Dalam bahasa Arab dia tulis Abul Ab. Apa maksud Abul Ab? Abul Ab ni terjemah dia ialah kalau terjemahnya orang Melayu dia sebut datuk. Kalau orang India terjemah bapak punya bapak. Hang faham tak? Hang faham tak bapak punya bapak tu apa Nazira? Ni bukan mencarut lah. Ni bukan mencarut. Bapak punya bapak hang tahu tak apa dia? Apa hang faham daripada bapak punya bapak? Datuk dia Ustaz. Hang panggil apa bapak punya bapak? Atuk. Atuk. Okey. Saya terjemah India lagi. Yang lain ni ulang kaji lah. Ini termasuk Ajwad. Ajwad apa nama tak tahu juga. Nanti saya tanya juga Ajwad nanti. Contoh yang Nazira saya kata. Anak lelaki punya anak perempuan punya anak. Okey, saya ulang lagi sekali. Anak lelaki punya anak perempuan punya anak. Anak lelaki punya anak perempuan punya anak. Anak lelaki punya anak perempuan punya anak. Ikram, apa hang faham Ikram?
Cucu. Cucu. Dia adalah cucu. Dia adalah cucu. Cucu daripada mana? Daripada Benton ke daripada Ibnun? Ibnun. Tengok. Anak laki punya, anak perempuan punya anak. Bintun. Benton. Dia punya Arab punya terjemah. Arab punya terjemah ialah Ibnul Binti. Sebab apa dia sebut pertama dulu? Ibnu, anak lelaki punya anak perempuan. Anak perempuan sebut apa? Benton. Anak lelaki sebut apa? Ibnun. Anak perempuan disebut Benton. Jadi Ibnul Binti. Ibnul Binti. Jadilah nak ceritanya apa? Yang namanya Ibnul Binti ni dia tak kuat. Dia tak sekuat apa? Dia tak sekuat Ibnul Ibni. Anak lelaki punya anak lelaki. Dia tak sekuat, dia punya darjat dia tak sekuat Ibnul Ibni, iaitu anak lelaki punya anak lelaki. Adapun yang namanya Ibnul Binti tadi tu namanya apa? Zawil Arham. Golongan dia siapa? Golongan Zawil Arham. Tu sikit nak bagi faham. Saya nak bagi tasawur saja. Sebab apa? Nanti ada gambar. Sekali ada gambar. Saya nak cerita yang tu. Okey. Tu kelebihan dia. Okey. Wajhul kaunul fara'ida nisful ilma. Okey. Pertama, al-inayah, petunjuk. Al-fa'iqah, yang tajam. Bi'amriha, tentang urusan nya al-fara'id. Al-fara'id. Seulang lagi sekali. Al-inayah, petunjuk. Al-fa'iqah, yang dalam, yang tepat, yang berfokus. Bi'amriha, dengan urusannya ilmu fara'id. Hiya, iaitu mukhtassah, berkhusus. Biihda, dengan salah satu halatai, dua keadaan al-insan. Apa dua keadaan sebut? Hal keadaan hidup dan hal keadaan mati seseorang. Dan yang ketiga, ia merupakan muta'alliqatu, berhubung kait bil milki. Baca milki jangan mulki. Mulki pemilikan. Milki mulki kerajaan. Milki ni pemilikan. Al-idtirari, yang menjadi keperluan. Harta ni dah jadi keperluan. Sebab tu saya pernah cakap sebelum ni, meninggalkan keluarga dengan harta itu lebih baik daripada meninggalkan keluarga tanpa harta. Allahu a'lam. Okay, cukup. Soal. Uzkur hikmatu min masyru'iyatil miras. Uzkur, sebutkan. Al-hikmatu, hikmah. Min, dari masyru'iyatin. Pensyariatan. Al-miras, ilmu miras. Apa dia? Hakamal Islamu. Hakama, telah menghukumkan. Al-Islamu, akan Islam. Bija'ali, dengan menjadikan. Bija'ali, dengan menjadikan. Tirkatul mayit, peninggalan mayat. Malakan, sebagai satu pemilikan. Lil ifradi, kepada individu. Wa warasatuhu, dan warisnya. Okey. Wa fi dzalika, demikian itu. Ihtiramu, menghormati. Lil milkiyati, bagi pemilikan. Al-infiradin, individu. Maksudnya apa? Harta seseorang kita kena hormat. Sebab tu saya ulang lagi sekali. Yang namanya hibah, hibahlah. Yang namanya hadiah, hadiahlah. Yang namanya sedekah, sedekahlah. Yang namanya zakat, zakatlah. Yang namanya yang namanya wakaf, wakaflah. Semua itu milik individu. Sebab tu innamal a'malu binniyat. Kembali kepada niat. Kedua, yang pastinya kena ikut syariat. Kena buka lah kitab fiqh berkaitan dengan hukum-hukum tersebut. Jangan main taram je, tak sama. Ada orang boleh terima sedekah, ada orang tak boleh terima sedekah. Ada orang boleh terima zakat, ada orang tak boleh terima zakat. Kena faham macam tu. Kena faham. Okey, cukup.
Sebab dia semua dah disyarahkan oleh ulama kan. Okey, cukup. Jadi dia sebut yang kedua, hikmah yang kedua, furida. Furida difardukan al-mirasu akan miras lil amsin nasi untuk sekalian manusia. Untuk sekalian manusia. Al-qarabah yang dekat lil mayyit kepada mayat. Li'annahu kerananya nya mayat intasara bihim menolong mereka itu qarabah. Him tu kembali pada qarabah fi hayatihi pada kehidupannya. Pada kehidupannya. Tu lah kita kena faham lah tu. Lagi-lagi zaman sekarang. Haddada menetapkan likuli waris bagi setiap waris nasiban bahagian-bahagian muayyanan tertentu. Dan fahasama biha maka membahagikan dengan itu madatan niza ataupun membahagikan ataupun menghilangkan. Fahasama tu lebih tajamnya menghilangkan. Bihadza dengan ini madatun butir-butir ataupun bahan ataupun benda an-niza berlakunya perselisihan. An-niza perselisihan allati yang tazra'u menyuburkan, menanamkan, menyuburkan ataupun menanamkan al-ahqadu. Al-ahqad dengan maksud apa ni, kebencian, permusuhan, kebencian ataupun permusuhan wa taqta'u al-arhami dan memutuskan silaturahim. So tak ada siapa lah yang boleh berebut-rebut sebab apa? Semua ilmu semua harta dah dibahagikan ikut syarak. Okey, saya rasa saya nak berhenti dekat situ. Lepas yang keempat tu inilah al-haqdu al-hiqqatu zaujiyah. Yang keempat kat sini ada kat sini, yang keempat dah ada kat sini saya letak 5 Ulhiqat. Baca ulhiqat. Ulhiqat zaujiyah. Mengikat akan suami isteri. Ulhiqat mengikat az-zaujiyah akan suami isteri bil qarabah dengan hubungan kerabat. Taqdisan kerana suci. Lisillatu baina zaujaini. Lisillah hubungan baina di antara zaujaini, dua suami isteri. Jangan kata bila suami ataupun isteri dah mati, suami atau isteri yang hidup tersebut tak dapat harta. Pasal apa? Sebab Islam itu dia memelihara kesucian yang namanya hubungan perkahwinan. Sebab tu nanti kita akan tengoklah di kehadapan nanti apa yang dimaksud, siapakah yang berhak dapat, siapa yang tak berhak dapat. Terutamanya orang perempuan dah. Saya selalu sebut benda ni berkaitan dengan berkaitan dengan hukum apa? Nusyuz. Orang perempuan yang nusyuz, nak ceritanya malam, contoh berlaku, malam tadi dia nusyuz, dia tak dengar cakap suami dia. Suami dia marah dekat dia, suami dia tidur luar. Biasa jaranglah isteri yang tidur luar, suami yang tidur luar. Suami dia tidur luar sebab marah dengan isteri dia. Apa yang berlaku, nak jadi cerita, besoknya suami itu mati, meninggal. Isteri dapat tak? Tak dapat. Sebab apa? Pertama sebab dia dah nusyuz. Sebab tu kena hati-hati berkaitan dengan hukum nusyuz ni. Jangan tak tahu pula macam mana, apakah perkara yang menyebabkan seseorang perempuan itu jatuh nusyuz. Okey. Jangan tak tahu Orang lelaki kena tahu. Sebab tu orang lelaki ni bab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang lelaki Allah berikan dia akal. Dia kalau dia nak marah pun dia akan berhukum dengan akal dia dulu. Dia banyak berfikir dulu. Sebab tu talak itu tak diberikan kepada orang perempuan. Kalau tak, orang perempuan tu, orang lelaki tu hari-hari kena talak. Kan? Berapa juta kali dah kena talak. Pasal apa? Sifat ifah tersebut tak diberikan kepada orang perempuan. Diberikan kepada orang lelaki. Diberi. Orang perempuan mungkin pandai tapi dia tak bijak. Orang perempuan mungkin pandai tapi dia tak bijak. Bukan dalam semua perkara lah, dalam beberapa perkara. Terutama yang tak bijaknya dalam bab emosi. Sebab tu orang lelaki kena belajar macam mana nak tackle orang perempuan. Faham tak Ikram?
Faham tak Ajwat? Benda ni kena belajar. Okey, cukup. Kana nasibun adalah bahagian. Nasib, bahagian. Al-unsa perempuan. Nisfu 1/2 ataupun sebahagian. 1/2, setengah. Nasibun rajulin. Bahagian lelaki. Li'annahu kerana kafilun. Lelaki itu kafil, menanggung. Kerana lelaki itu menanggung. Ni jawapan lah saya tanya, saya bagi bola tanggung tadi, ni jawapan dia. Jawapan dia apa? Kerana suami, kenapa orang lelaki tu dapat 2 bahagian, orang perempuan dapat 1 bahagian? Sebab lelaki itu menanggung. Wa alaihi, dan atasnya wahdah, seorang, yaqa'u ab'un, diletakkan, yuqi'u pun boleh, yaqa'u, diletakkan, ab'un, bebanan, al-infaq, belanja. Sebab tu ni ini orang lelaki kena faham lah ni. Mulia orang lelaki pada kerja. Mulia orang lelaki pada memberi makan. Mulia orang lelaki pada memberi nafkah. Kalau orang lelaki ada kudrah tapi dia tak bekerja, hinalah dia. Hinalah dia. Jadi saya rasa saya nak berhenti dulu pada soalan ini, ma hiya huququ muta'alliqatu bitirkah. Okey, sampai sini insya-Allah kita akan masuk pada muka surat 4 kalau soalan kat kita punya ni buku tab muka surat 4 dan muka surat 5 insya-Allah kita akan pada kelas kita bermula Isnin depan dan kelas tambahan rasanya mula hari Jumaat. Jumaat malam kita ada pukul 9 kita akan ada kelas tambahan insya-Allah. Saya rasa cukup sampai situ. Moga-moga adalah kefahaman yang Allah berikan kepada antum. Ini sedikitlah untuk ni. Sebab tu anda kata kelas sana ni antum kena print out. Tolong print out apa benda yang anda dah bagi, bahan-bahan yang anda dah bagi kat dalam Telegram tu. Antum kena print out supaya antum dapat kefahaman tentang apa yang anda nak cerita. Ni contohlah ni mayat, seorang mati meninggalkan apa? Inilah. Ni namanya zaujatun. Ni namanya ab dengan Jad ni namanya kalau ikutkan saya tak nak tulis jad. Tapi dekat dalam buku ada jad, saya tulis jad juga. Ni penjadah ni sama juga. Kalau ikutkan jad ni apa tulis? Dalam buku tulis abul ab. Ni kat sini tulis apa? Umul ab. Mak punya bapak. Mak punya bapak. Kat sini Ibnu Amun Syakik. Ni terus ni yang ikut anak panah ni. Tiba-tiba ada satu bahagian tak ada namanya anak panah. Kenapa? Ustaz lupa ni buah anak panah. Ada sebab dia. Kenapa dia tiba-tiba tak ada anak panah. Ada sebab. Betternya antum bila kalau nak print pastikan ada warna lah. Sebab anak punya nota ni berwarna-warni sebenarnya. Nota anak ni berwarna-warni. Allahu'alam. Cukup sampai situ. Okay. Kalau ada soalan boleh cerita soalan. Boleh tanya soalan. Nak faham ke sikit-sikit? Tunggu Ajwat sampai apa berkerut. Pasal apa Ajwat? Okey. Nazira, boleh Nazira? Okey, ni ilmu baru Nazira. Tapi bila dah faham best. Anak murid saya tu dia faham. Dia faham lepas dia faham faraid ni sampai dia dekat U tu. Dekat U tu dia boleh ajar orang pula. Kan? Padahal dia tu bukan sekolah ni pun, sekolah agama pun Nazira. Boleh. Ajwat, anta dah ada basic. Anta bolehlah ni Ana bolehlah gaduh dengan anta nanti. Anta dengan Sabrina, Ana selalu gaduh. Sabrina tu dah selalu gaduh dengan Ana buat faraid ni, tak apa. Ana suka bila kita ada jidal kat situ, kita kadang-kadang Ana salah. Kan? Sabrina tahu lah, dia pun tahu lah. Kadang-kadang Ana salah, tak ada masalah. Kan? Sebab Ana bukan orang yang pandai menggera, tapi bila ada tegur ustaz bukannya macam ni ke? Betul juga. Tak ada masalah. Sebab ada di kalangan antum ni power mengira. So lepas ni kita lambat lagi nak mengira tu. Tapi kalau ikutkan kelas tambahan yang kita akan ada tu, dia insya-Allah dalam seminggu ni habis lah untuk bahagian pertama ni. Nanti antum bahagian kedua nanti Ana akan skip dulu. Bahagian yang kedua, yang tengah-tengah tu Ana akan skip. Bahagian ketiga Ana akan terus baca yang ketiga. Habis bahagian yang ketiga Ana akan ulang balik bahagian yang kedua tu. Pasal apa yang kedua tu dia memerlukan pada antum banyak selain menghafal, antum juga kena banyak menggambarkan. Okey, ni kat mana? Bila Ana kata Datuk
bapak punya bapak kat mana? Bila anda kata anak lelaki punya bapak, anak lelaki punya bapak, anak lelaki punya anak, anak lelaki punya anak lelaki, kat mana? Anak lelaki punya anak lelaki, anak lelaki, anak lelaki punya saudara lelaki sepak semak. Kat mana? Itu contoh anda akan sebut. Sebab apa? Yang ni bahasa India tapi dia boleh diguna pakai ke dalam bahasa Melayu. Pasal apa? Orang Melayu semua. Kalau kata yang ketiga tadi tu anda kata tadi tu, anak lelaki punya anak lelaki punya saudara lelaki sepak semak tu, kita akan semua orang Melayu akan terjemah sepupu sepapat. Kan? Betul tak? Orang akan terjemah sepupu sepapat je belaka. Sedangkan dia tu dia ada tempat dekat mana? Anda cakap dah. Dia ada namanya korobah. Dia ada namanya zawil arham. Yang kata zawil arham tu siapa? Orang yang ada hubungan silaturahim. Maksudnya dia kerabat kita, dia ada hubungan keluarga dengan kita tapi dia jauh. So macam mana nak hukumkan tu? Semuanya dengan apa? Dengan terjemahan India. Kalau antum dapat kuasai terjemahan India, antum akan boleh tulis dalam bahasa Arab. Itu saja. Amir tak ada Kenapa Amir ni tak ada Amir ni banyak kali kalau tak masuk. Siapa lagi tu? Seorang tu perempuan tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dia? Amira. Amirah. Mana Amirah ni? Mukris Mukris ada. Okey, faham tak Mukris? Pandai Mukris tutup video. Saya tak ni. Saya ingat dia tak ada. Okey, tak apa. Kita ambil kehadiran dulu semua. Okey, buka video. Dia berkata boleh pakai ni. Maaf Ustaz, kamera saya rosak. Okey, tak apa. Okey. Dia berkata boleh pakai screenshot. Saya tengok, cuba screenshot. Senyum. Ajuat, tak nak hidung. Okey, screenshot. 1, 2, 3. Okey, lepas tu. Jadi tak? Saya pun tak tahu. Jadi. Jadi. Okey. Terima kasih semua atas kehadiran. InsyaAllah kita jumpa pada kelas kita hari Isnin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Afwan. Syukran Ustaz. Afwan. Nanti saya bagi nota. Okey, Cik Noh. InsyaAllah. Assalamualaikum Cik Noh. Macam mana? Okey, tahniah Ustaz Ghazali. Penglibatan pelajar secara menyeluruh, penerangan yang jelas. Okey, tahniah. Alhamdulillah, insyaAllah. Yang tu je boleh. PDPR ni yang tu je lah. Okey, insyaAllah. Betul pun, kita tak boleh nak habis kan. Okey. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum. Salam.